Hafiz boleh Hafiz. Oh Nabil, Alhamdulillah Nabil ambil. Bil, mula dengan doa kita sedekah dulu surah Al-Fatihah. Okey, niat semua dalam hati. Kita nak sedekahkan pada siapa? Kita sedekahlah. Kita sedekah kepada semua yang dah pergi tinggalkan kita. Kita sedekah pada cikgu, kawan-kawan kita. Semua hati-hati yang tengah diuji sekarang ni kan. So sedekah pada diri kita sendiri juga. So kita mulakanlah. Nabil, Al-Fatihah ya Nabil. Lepas tu baru baca doa. Bismillah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Okay, Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Alright, Lukman saya nampak masuk. Ada Lukman. Hai Lukman, morning. Lama tak jumpa. Okay, so saya pass pada Cikgu Aisyah untuk teruskan kelas. Alright, okay. Dipersilakan. Okey, boleh dengar saya? Boleh. Okey. So, sebelum saya mula, so saya nak tanya soalan sikit lah kan berkaitan dengan apa yang kita belajar semalam. So, semalam kita belajar pasal apa? Penyatinjaan. Penyatinjaan, okey. Dalam penyatinjaan, apa organ yang paling penting dalam penyatinjaan? Usus besar. Usus besar. Okey, apa dua tugas penting paling penting usus besar? Penyerapan air dan nutrien, pembentukan tinja. Yes. Penyerapan air dan pengeluaran tinja. Okey. Dan kita ada belajar juga pasal gizi seimbang kan? Okey, so apa dia unit yang kita pakai untuk kira nilai tenaga? Kilojoule. Kilojoule. Selain tu? Yang biasa awak sebut? Kalori. Okey. So, lepas tu kita belajar pasal faktor yang boleh merosakkan ataupun menyebabkan pengoksidaan vitamin C. Apa dia? Suhu, haba. Okey. So tu apa yang kita dah belajar semalam lah. Kan? Kita dah belajar juga pasal apa gizi seimbang nutrien yang penting untuk orang-orang yang ada penyakit-penyakit tertentu kan. Macam obesity, kita dah belajar pasal macam mana kurangkan, dia kena kurangkan lemak, kurangkan karbohidrat, tingkatkan pengambilan sayur-sayuran semua kan. So, bila kita cakap pasal sistem pencernaan ni, kita cakap pasal apa-apa je sistem dalam badan manusia, of course lah akan ada masalah kan. Kalau tak ada masalah, takkanlah ada hospital, betul tak? So, itu yang apa kita akan belajar hari ni lah. Kita akan belajar tentang isu kesihatan berkaitan dengan pencernaan dan tabiat makanan. So semalam saya dah bagikan tugas, saya dah bagi kumpulan kan. Jadi hari ni kita nak bentangkanlah hasil awak tu, apa yang awak dah buat. So kejap. Okay, so kita start dengan kumpulan yang pertama. Okay, siapa kumpulan pertama? Okay, awak ada masa 3 minit. Lepas tu kawan-kawan boleh tanyalah kalau ada pertanyaan ke apa ke, okay? So, wakil kumpulan pertama. Siapa wakil dia? Saya Amirul Haziq. Okay, so Amirul Haziq boleh mulakan lah. Pengubahsuaian organ pencernaan. Pertama pintasan Jester
ialah pengecilan saiz perut menggunakan pelbagai kaedah pembedahan untuk mengurangkan berat badan. Pembedahan ini ada kesan sampingan jangka pendek, iaitu reflux acid, mual, muntah-muntah, tidak boleh makan beberapa jenis makanan dan risiko jangkitan. Kesan sampingan jangka panjang pula ialah pening-pening, aras gula darah rendah, malnutrisi, ulcer perut dan masalah penyah tinjaan. Itu sahaja. Okey, itu je. Okey, ada kawan-kawan nak tanya tak pasal pengubahsuaian organ pencernaan ni? Kalau cikgu tanya Aci tak? Boleh. Memang kalau tak ada yang tak tanya saya pun nak tanya. Itulah kan, rasa macam mungkin diorang ni, okay, kalaulah, okay, macam ni saya nak tanya, kenapa sekarang ramai orang dia buat gastric bypass ni? Gastric bypass ni kalaulah awak nak bagi cadangan, orang yang macam mana yang biasa kita suggest buat gastric bypass ni? Orang yang macam mana? Kalau saya boleh tak? Saya boleh tak buat gastric bypass? Bukan saya bagi. Ha? Okay, obesity. Kenapa mesti orang yang obesity? Kenapa tak boleh saya? Sebab apa? Sebab apa? Kenapa kita buat? Sebab badan. Sebab dia kena macam Afwan ke? Sebenarnya bukan Afwan je ni yang dalam grup ni Faiz. Tapi masalahnya yang rajin cakap ni Faiz Hakimi ni tak masuk ni. Tak bangun kot. So badan tu kenapa dengan hai. Okay. So okay Faiz, macam mana? Katakanlah macam saya tiba-tiba saya nak. Orang kata kenapa boleh ke? Lepas tu kalau orang obesity, kena ke semua orang obesity yang kena buat gastric bypass ni? yang ada lemak berlebihan kot. Yang lemak berlebihan. Kenapa dengan lemak? Ya. Kenapa dengan lemak berlebihan tu yang kita sampai perlu potong perut kita? Macam kita kena buat shortcut pula dekat perut kita. Untuk mengurangkan pengambilan makanan. Yes. Lepas tu kenapa katakanlah dia untuk supaya kita kurang. Lepas tu katakanlah kalau orang yang macam ni, katakanlah yang ni pun saya pun sebenarnya tak tahu sangat, tapi yang saya tahu benda ni famous tau. Dia famous start dengan ada YB Rina buat gastric bypass, dia ramai orang yang dia buat gastric bypass semua tu, betul tak? So basically boleh tak kalau tiba-tiba orang tu katakanlah dia orang tu obesity, dia boleh tak tiba-tiba dia kata dia terus nak buat gastric bypass? Boleh tak? Tak. So first thing kena buat apa? Kita belajar obesity. Orang obesity first sebelum nak buat operation macam ni, apa sebenarnya yang kita kena buat? Menjaga pemakanan. Makanan kot. Yeah. Ya, saya setuju dengan si Mazrin, sebab apa-apa kan kalau saya perasan doktor ini, saya tak tahulah swasta, biasanya kalau kerajaan kan kita macam ada daily check up, katakanlah kalau macam umur macam saya dah kena selalu buat daily check up, selalu doktor dia tak akan bagi ubat tau. Mula katakanlah saya ada high blood pressure, doktor tak bagi ubat, dia akan cakap macam ni dulu tau. Boleh tak tolong cuba cara yang biasa. Maksudnya dia akan suruh kita makan balance diet, dia suruh kita ikut healthy lifestyle. And then katakanlah kalau kita dah buat tu, dia akan monitor tiap-tiap bulan balik. Kalau tak boleh, barulah dia bagi suggestion lain. Contoh katakanlah high blood pressure, baru bagikan ubat. Kalau dalam kes ni pun sebenarnya macam tu, saya rasa lah. Saya tak tahu ni. Aisyah kena tolonglah ni. Betul. Yang saya tahu, normally doktor akan cuba cara natural dulu. Kalau tak boleh, and then dia baru bagi suggestion gastric bypass. Sebabnya kalau orang yang obesity, dia tengok orang obesity yang ada komplikasi. Sebab kan awak belajar kan kalau orang yang terlampau obesity ni ada banyak stage pun.
dia ada sampai satu stage kalau dia tidur tu oksigen tak sampai. So katakanlah yang dia punya obesity yang boleh mengganggu kesihatan dia tu pun saya rasa yang itu doktor lebih suggest lah, tapi saya tak tahulah yang sekarang. Macam mana Aisyah? Saya pun tak tahu ni. Tapi dia Berat interesting badan lah. ni pun kadang-kadang dia bukan disebabkan sebab kita tak exercise saja. Ada orang dia macam tak semena-mena, dia makan sikit pun boleh jadi boleh berat dia berganda-ganda. Maksudnya metabolisme badan dia sangat rendah. So mungkin kes-kes yang macam tu, kes-kes yang ada penyakit macam hypothyroid, dia berat badan dia memang payah nak turun. So mungkin kes-kes yang macam tu kita boleh lah kita consider untuk benda-benda macam ni. Maksudnya berat badan tu sendiri membahayakan untuk dia, tapi dia tak mampu nak turunkan. Dia exercise lah macam mana pun benda tu doesn't work untuk dia. So mungkin benda macam ni boleh lah disuggestkan pada dia. Tapi macam yang diterangkan tadi, dia ada kesan sampingan dia sendiri. So kita kena fikir lah sama ada kesan sampingan tu worth it ke untuk awak turunkan berat badan awak. Kalau berat badan awak nak turunkan berat badan for the sake of nak cantik, kena fikir-fikirkan dan selamat beramal lah, sebab kesan sampingan dia macam tak tanggung nanti. Setuju. Itulah. Sebabnya kalau kita kat Malaysia benda ni dia macam baru untuk saya baru, tapi kalau kita tengok dekat overseas, kalau tengok kat US yang dia punya peratus penduduk obesity dia ramai, ada dia orang tu rasa remaja pun dia dah start buat apa ni bypass ni. So biasanya dia tengok country yang memang dia punya peratus penduduk obesity dia ramai. Macam kita Malaysia, awak tahu tak, kita adalah juara obesity di peringkat Asia Tenggara. Obesity, kecil manis. Alright. Setujulah tak sebab saya suka tajuk yang ini sebab dia macam very current. Tapi tak tahulah untuk saya lah kot. Korang entah tak kenal pun yang saya cerita tu kan. So boleh teruskan yang lain. Okay. Ada persoalan lagi pasal tajuk ni? Ada sesiapa nak tanya apa-apa? Okay, saya ingat tak ada Okay. So, itu pasal pengubahsawaian organ pencernaan lah. So, dia macam buat pintasan dekat kita punya bahagian perut kan? Okay, so next kita ada kumpulan kedua. Kumpulan kedua adalah isu kesihatan berkaitan dengan penyatinjaan. So, tengok ada ahli dia. So, siapa nak ni? Volunteer? Okay. Serat adalah paling penting dalam penyatinjaan dan buah-buahan dan sayur-sayuran dapat memudahkan pengerakan tinja kerana dia ada kandungan serat yang tinggi. Satu fungsi serat adalah untuk merangsang peristalsis dan menyerap dan menyingkir bahan toksik. Fungsi serat juga adalah untuk mengawal atau penyerapan glukosa dan tingkatkan bakteria berfaedah dalam usus besar. Minum air yang banyak juga dapat memastikan tinja lembut dan mudah bergerak sepanjang usus besar untuk membantu proses penyatinjaan. Penyakit-penyakit seperti sembelit, kanser rektum dan hemoroid dapat dielakkan. Terima kasih. Okey, terima kasih. So, kawan-kawan ada nak tanya berkaitan dengan serat, isu penyatinjaan ni? Ada? Okey, tak ada. Okey. So, kenapa kita kena apa kaitannya minum air dengan kita nak pastikan tinja kita tu lembut? Ada kaitan tak? Kenapa? Kumpulan tu ada, kumpulan ni ada nak jawab tak? Hello? Supaya banyak air boleh meresap kat usus besar. Yes, supaya banyak air boleh meresap kat usus besar. Okay. So kalau kita tak minum air apa jadi? Sembelit. Yes. Dia jadi macam stuck. Okay, dia jadi macam stuck lah. Sembelit je. Okay, sebab kita punya
lagi-lagi serat tu, bila kita makan serat tu, serat ni macam membantu macam menyerap air lah, sebab tu dia menjadikan kita punya apa tu lembut. So sebab tu mak-mak kita selalu kata makan sayur nanti sembelit. Budak-budak kecil kita selalu lah macam paksa dia orang makan buah-buahan, sayur-sayuran, sebab benda tu penting untuk mudahkan kita punya ni lah, kita punya proses nak membuang tu. Okay, ada soalan lain tak? Ada kawan-kawan ada soalan lain tak? Ya dah. Okay, tiap kalau tak ada, kita pergi slide seterusnya lah Boleh tak kumpulan yang the next one, saya rasa kan dia macam ni tau. Kalau dah tak ada budak nak tanya, kita buat the other way. Kita bagi kumpulan tu sediakan 2-3 soalan the other way. Maksudnya macam Cikgu Aisyah nak tahu macam korang faham ke tak. Basically soalan tu sebenarnya adalah untuk make sure apa yang korang terang kawan boleh faham. So saya rasa macam okay, kalau tak ada orang tanya, awak keluarkan soalan. Simple pun tak apa. Sebenarnya soalan tu kita nak bagi orang alert. Next group, awak ready a few soalan. Berdasarkan situ pun tak apa. Mana-mana. Okay? Alright? Okay. So kita habis kat sini lah. So kumpulan ni ada soalan nak tanya kawan-kawan? Ada tak? Setuju. Manalah tahu korang nak buat soalan. Sebab saya sukalah Jamboard ni. Jamboard ni nanti kita boleh print dalam bentuk PDF ke? Kita boleh share sebab yang ni nanti kita boleh share dalam grup awak, and then inilah nota awak. Yes, tak payah susah buat nota dah. So inilah nota awak. So basically benda ni dia macam kita buat kerja berkumpulan. Maksudnya kita share information. Macam tu lah. So ni sangat dia bagus. Skema, tapi nanti universiti macam ni lah. Cantik, sangat cantik. Sebab tu suka budak buat. Sebab budak buat nota sebenarnya lagi cantik daripada cikgu buat. Okay. Tak, ni Afwan kata skemanya bagi soalan. Nanti kat universiti ni lah benda yang awak suka buat. Tanya balik member. Pastikan member tahu apa awak dah terangkan. Okay, so tak ada So next kumpulan. Okay, kita ada pasal gastritis. So kita dah mula pasal isu berkaitan dengan ni lah. Dengan sistem pencernaan kan. So, pertama sekali gastritis. Kumpulan siapa ni? Mazrin, Mega dengan Mahzijing. So, siapa wakil? Saya. Okay. Masuk gastristik adalah keradangan dan kakisan lapisan epitelium perut oleh jus gaster apabila tiada makanan dalam perut. Puncanya ialah makan pada masa yang tak tentu dan kuantiti yang berbeza-beza dan juga pengambilan alkohol atau ubat penahan sakit yang berlebihan. Kesan dia adalah jika tiada rawatan, dia akan mengakibatkan ulcer gaster. Okay, so kumpulan ni cuba tanya kawan-kawan kalau kawan-kawan tak ada soalan. Kawan-kawan ada soalan tak? Berkaitan gastrik, ada sesiapa yang pernah ada gastrik ke nak tanya? Saya rasa ni penyakit budak-budak ni. Tipulah tak ada dalam yang ada gastrik kan. Adik-adik saya tiga ada. Assalamualaikum. Okay, so ada soalan tak? Saya rasa ni lah kumpulan ni yang kena bagi soalan. Actually soalan ni adalah penyakit biasa korang mesti tahu, feel. Macam apa tu? Kenapa tiba-tiba jadi ulcer? Apa tu ulcer? Macam tu lah. Siapa ni kumpulan ni? Okay, siapa ni? Mazrin Meha ni boleh tanya. Ni Meha, awak punya suara sedap lah Meha. Suara awak kan, suara awak boleh pergi tau. Dia ada commercial, dia ada suara tu jelas tau. Kalau awak baca berita pun sedap lah dengar. Dia ada saya nak cakap suara tu dia bukan monotonous tau. Very nice voice. Zijing, soalan satu. Cepat soalan.
You guys? Soalan apa? Tak tahu nak keluar soalan apa. Rasa Aisyah kena bagi kot ni. Agak blank kejap. Okay. Okay, fikir dulu soalan. Okay, saya nak tanya kumpulan ni lah. Okay, sebab awak buat pasal gastritis, so awak mesti tahu lebih sikit kan. So, kalau gastritis ni, orang selalu kata, kalau kena gastrik minum susu. Betul ke tu? Betul ke yang minum susu tu works untuk mengurangkan gastrik? Betul? Okay, kumpulan ni cuba bagi tahu saya. Kenapa betul dan kenapa kalau salah, kenapa salah? Cepat. Sebab Mazijing, Mazrin, Meha. Kenapa orang selalu kata minum susu? Betul ke minum susu tu boleh elakkan gastrik? Betul tak? Tadi siapa yang kata minum susu boleh bukan. Siapa yang kata dia pernah rasa pernah kena gastrik tu? Sebab dia ada asid sikit, so dia boleh meneutralkan gas dalam perut tu. Meneutralkan gas dalam perut tu. Dalam perut kita ada apa? Apa kandungan jus perut tu? Apa kita punya gastric juice tu? HCl. HCl tu apa? Dia punya panjang dia? Asid Asid hidroklorik. hidroklorik. Asid hidroklorik. So, kalau awak kata tadi susu ada sifat apa? Sedikit berasid. Sedikit berasid. Okey. Kalau dia asid, kalau awak letak dalam asid, dia okey ke? Tak. Okay. So saya just nak betulkan lah. Itu adalah salah satu misconception yang paling besar sekali lah. Sebenarnya kalau awak kena gastrik, jangan minum susu. Sebab dia macam melegakan sekejap je. Bila sebenarnya dia lagi meningkatkan lagi kemungkinan untuk kena gastrik tu lagi. Meningkatkan lagi asid dalam mampus. Sebab macam awak kata tadi, nilai pH dia 6. So dia berasid. So nanti dia makin jadi lagi berasid lah kan. Jadi lagi tak elok. So kalau gastrik mak kata minum susu, bukan jangan dengar lah. Tapi cakap dengan mak, sebenarnya tu misconception lah. Kita tak sepatutnya minum susu lah bila kena gastrik. Okay. So tadi macam tadi Teacher Mariana kata, kenapa boleh berlaku keradangan ni kat gastrik tu? Dekat perut kita tu macam mana boleh berlaku keradangan tu? Macam mana awak nak tak makan? Okay, tak makan. So macam mana kita nak elakkan perut kita tu daripada terhakis tu? Kena makan. Kena makan. So tapi kalau kita makan banyak sangat, kita akan sakit juga kan. Ada penyakit lain pula. So apa sebenarnya rancangan yang terbaik untuk awak pastikan diri awak tak kena gastrik? Makan ikut waktu, makan ikut time. Yes. Awak kena makan ikut timing. Maksudnya macam jangan makan terlalu kerap tapi makan ikut timing. Jangan biarkan perut kosong. Kita manusia, kita tahu bila kita ada biological kita sendiri yang boleh mengatakan yang aku lapar. Awak so jangan biarkan terlalu lama lapar. Maksudnya biar suku separuh. Untuk seluruh kesihatan awak, of course awak kena makan suku separuh. Awak kena makan ikut pinggan sihat Malaysia tu. Tapi untuk pastikan perut awak tak kena gastrik,
Awak kena makan ikut bila lapar tu makanlah. Jangan biarkan dah perut tu dah berkeroncong masuk angin dah sendawa baru nak makan. Itu yang menyebabkan berlakunya gastrik ni sebab perut awak tu mengandungi gastric juice tu kan, jus perut tu. So bila dia tak ada makanan untuk dicernakan, tak ada benda nak dihapuskan, so dia jadi lagi dia instead of dia menghakis makanan, dia akan menghakis kita punya perut sendirilah kan sebab dia masih asid. Okay, faham tak? So ada soalan lain tak berkaitan? Boleh tak saya tambah sikit? Siapa-siapa yang ada gastrik tu, kalau boleh awak jaga awak punya gastrik. Jangan sampai kena ulcer tau. Sebab bila awak dah ada ulcer perut, sebab yang ni based daripada adik saya punya experience, bila awak dah ada ulcer, Tuhan tu tarik nikmat makan awak tau. Maksudnya ada a few makanan, awak dah tak boleh makan. Ulcer tu maksudnya perut awak tu dah ada luka. So nak kena tunggu luka dalam perut tu baik. Bila nak tunggu luka dalam perut tu baik, dia ambil masa lama, berbulan-bulan. So awak jangan fikir gastrik tu benda biasa. Gastrik tu kalau kita tak rawat, lama-lama dia boleh kena ulcer. Bila awak dah kena ulcer, sebenarnya nikmat awak makan tu dah kena tarik. Ada macam makan pedas, ada certain makanan yang berasid dia tak boleh makan. Macam kalau macam adik saya, bunyi dia macam kelakar tau. Dia ada certain roti kan dia ada macam yeast kan. Macam adik saya kata, kalau dia makan roti croissant tu, awak perasan kan kalau roti kan dia ada banyak trap udara kan. So kalau lah roti tu ada banyak asid, perut dia alert tau. So dia croissant dia tak boleh makan, dia tak boleh makan kopi ada sikit asid. So kalau dia makan roti pun dia boleh makan roti sedikit je sebab roti tu kan dia perbuat daripada yeast. So sometimes dia ada macam ada carbon dioxide sikit kot. Tapi saya tak tahu ni. Tapi kalau ikut adik saya dia tak boleh makan croissant. Bila dia makan dia akan sakit teruk. So nampak tak? Bila gastrik awak tak jaga, dia akan jadi ulcer. Tuhan tu akan tarik ni makan awak. Dia bukan tarik sekejap tau. Dia ambil lama. Adik saya rasa kat 1 tahun lah nak bagi dia cool. Itu pun dia kena makan slow. Pedas memang tak boleh. So dari situ kena jagalah. Dan kalau awak biarkan lagi, kalau namanya luka mesti boleh bernanah. So ada kemungkinan awak kena buang terus perut awak. So kalau lagi teruk, lagi awak biarkan, lagilah benda ni jadi lagi inilah, lagi besar lah. So bayangkan kalau awak tak ada perut langsung. Jadi lagilah banyak benda yang awak kena perhatikan. Awak tak boleh makan langsung terus. So jaga kesihatan perut anda. Kalau nak makan, banyak lagi benda nak makan dalam dunia ni. Okay? Sayangilah perut. Yes, sayangilah diri anda. Okay, tu je. Pasal gastritis. Ada lagi nak tanya? Cikgu, kalau tak ada perut, tak boleh makan sepanjang hayat. Bukanlah, dia mungkin awak tak boleh makan macam tahu tak orang yang dia guna tube tu terus masuk ke apa. Mungkin awak kena bergantung macam tu lah. So dari segi, mungkin awak kena bergantung pada awak punya kena ikut line tu ke, kena cocok kat tangan, terus masukkan nutrien dalam badan, macam tu lah. Dia tak, sebab awak tak ada perut, macam mana awak nak cernakan makanan awak? Kan? Sebab perut tu fungsinya untuk mencernakan makanan awak. So kalau tak nanti straight terus ke penyah tinjaan lah nanti. Okay. So itu berkaitan dengan gastritis. So next kita ada pasal anorexia nervosa. Okay, siapa grup ni? Afwan, Izarif dengan Aiman Hakim. So the stage is yours. Saya. Okay. Anorexia nervosa sering berlaku dalam kalangan remaja perempuan. Keadaan di mana seorang itu terlalu taksub dengan berat badan. Pengidap anoreksia akan mengelak daripada makan untuk mencapai berat badan idaman. Mereka akan mengalami gangguan psikologi serta masalah kekurangan nutrien. Fungsi normal sistem pencernaan turut terjejas. Itu saja. Okay, so Iz, cuba tanya kawan-kawan soalan.
Okay Afwan, awak dah buat cute-cute ni. Ada soalan tak untuk kawan-kawan? Ada tapi jawapan tak ada. Kita bertanya dulu. Mana tahu kawan ada jawapan? Kenapa lelaki jarang berlakunya penyakit ni? Macam mana lagi sekali? Penyakit ni 95% kepada penyakit ni ialah wanita. Kenapa lelaki jarang mengidap penyakit ni? Okay cepat. Ada sesiapa yang ada jawapan tak? Kenapa? Okay. So Hawa kata sebab wanita nak kurus. Mazrin kata sebab lelaki metabolismenya tinggi dan susah nak naik berat badan. Okay. So lelaki setuju ke sebab lelaki metabolismenya tinggi? Setuju. Okay. Okay. Ada siapa-siapa lagi tak? Ada siapa-siapa yang ada lebihkan muscle dari nak kurus? Ada siapa-siapa yang macam ada pengetahuan tak pasal anorexia nervosa ni? Yang ni kan saya nak tambah tau. Ini based daripada experience saya punya student tau. Yang ini sebenarnya kadang-kadang lelaki satu saya setuju tau yang Mazrin cakap. Dia kata metabolisme lelaki ni tinggi. So dia makan banyak-banyak pun kadang-kadang kita tengok dia makan pun rasa macam dia ni ada belesaka ke kan. Macam dia makan banyak pun macam kurus je kan. Kalau perempuan tengok sakit hati je, penat aku diet, jogging semua kan. Nak maintain, nak kurangkan sekilo tu susah kan. Yang ni kan saya perasan macam lelaki memang tak kena tapi lelaki ada. Tahu tak kenapa lelaki tu ada? Dia start, ni anak murid saya dulu, sebab kita orang cerita benda ni, and then suddenly lepas kelas tu dia jumpa, dia kata dia start jari macam tu daripada body shaming. Badan dia besar betul. Badan dia besar tapi dia susah nak kurus. Dia memang tak semua lelaki tau dia gifted, dia ada metabolisme tinggi tau. So dalam tu dia terus tak makan sebab dia terlampau takut. Dia tak boleh terima dah orang selalu ejek dia buat body shaming depan ramai orang and then kena gelak semua everything. Masalah budak tu dia dahsyat sikit. Dia bukan kena lagi anorexia, dia memang tak makan dan satu lagi kalau dia makan pun dia muntahkan. So dia kena sekali dua. Saya cakap, saya kata macam bahayalah sebab dia kata kawan dia cakap sebab saya tak boleh terima dia kata cikgu tahu tak dulu masa dia dah tingkatan 1 sampai tingkatan 3 dia besar betul, sekarang masuk tingkatan 4 saya jumpa dia tingkatan 4 so saya tak pernah tengok dia badan dia besar. So dia kata memang kurus betul tapi budak tu dia jumpa dia kata dia ada satu tahap tu dia terus muntah and then satu tahap tu dia punya mental dia tak stabil, dia terlampau dia terlampau dia tak nak makan tapi kalau kadang-kadang dia pergi kedai makan mak dia suruh makan dia makan tapi lepas tu dia pergi toilet. So dia kata dari segi dia tahu benda tu tak betul. Maksudnya otak dia tahu benda tu tak betul tapi dia buat juga. Psikologi. So dekat situ saya cakap dengan dia benda tu lama tau. So saya rasa sampai dia masuk matrik kot. Lama saya kata dia start daripada benda begitu. So basically bila orang terlampau conscious apa orang cakap pasal badan and then dia boleh effect dan orang tu sendiri percaya yang dia memang begitu. So dia cari jalan dan dia cuba nak exercise, dia cuba cara yang sihat tu tak boleh. Cara paling murah sekali dia tak makan and then ataupun dia buat muntahkan tu. So basically bagi saya awak jangan start apa-apa body shaming. Kalau tak ada benda baik nak cakap korang diam. Untuk saya lah kan. The first step untuk awak ada badan yang sihat ialah terima badan awak seadanya. Kalau buat tindakan yang betul bukan. Dan kalau kawan-kawan tu awak rasa macam ada yang tak kena, instead of janganlah ngejek-ngejek. Kita tahu sekolah ni memang kawan-kawan suka ngejek-ngejek tapi sebolehnya awak yang sekarang ni awak dah banyak ilmu, belajarlah generasi kami yang ada penyakit-penyakit tu dan awak cubalah jangan elakkan untuk ejek-ejek kawan. Pil kurus jangan. Pil kurus nanti daripada awak kurus dengan buah pinggang awak sekali awak rosakkan. So basically perempuan memang ada masalah ni sebab satu model. Kalau biasa model biasanya ada masalah anorexia ni kan. Tapi masalahnya anorexia ni kalau dia sampai dah kacau psikologi, dia susah nak baik tau. Sebab anorexia ni kalau lah dia punya psikologi dia tu, kalau saya tak silap lecturer saya pernah cakap, dia rasa macam psikologi ni bila once dia dah kacau psikologi, dia akan tengok cermin even though awak dah rasa dia kurus, dia tetap rasa dia gemuk. Macam tu lah, dia tetap
rasa begitu. Kita nampak dia kurus tapi otak dia Itu dia nampak start dekat cermin dia gemuk. dia ada macam-macam penyakit. Dan sebab tu kadang-kadang kalau dekat overseas orang yang kena Anorexia anorexia ni ni bila dia awak rasa sampai awak meninggal tau. gemuk. Sebab nervosa, yes. Ya, dia tengok cermin, dia rasa dia gemuk walaupun sebenarnya dia kurus. Otak dia dah kacau tau. Sebab tu kalau orang yang kena anorexia nervosa ni, dia kena pergi jumpa kaunselor tau. Betul tak? Dia jumpa nutrition ke? Dia jumpa kaunselor nak. Dia kena jumpa anorexia nervosa ni dia ada tiga sekawan rasa. Dia ada bulimia, lepas tu dia ada ada lagi satu kawan dia. Nanti kita lepas ni pun ada grup lain yang akan terangkan pasal bulimia kan. Tapi dia ada macam satu tu nervosa, satu lagi anorexia. Apa tak, tapi satu lagi tu lagi teruk. Macam tu lah. Dia start dengan fikiran awak rasa awak gemuk. So bila awak fikir awak gemuk tu, awak akan jadi muntah-muntah, awak muntahkan bulimia tu. Lepas tu bila bulimia tu tak kira awak dah muntahkan tapi awak tetap rasa gemuk. So lama-lama awak akan kurus. Awak akan jadi anorexia nervosa ni. Awak akan jadi kurus lah. Nampak kat cermin tu nampak memang kurus lah, awak dah tak serap nutrien kan. So yang ini kita lama sikit tak apa sebab yang ini saya rasa dia dekat dengan awak tau. Sometimes benda ni boleh kita tak try discuss benda ni tu. Kita tak macam mana benda ni is something yang dekat dengan remaja tapi we never discuss about this one. So basically tajuk ni untuk saya dia dekat dengan awak. Okay. Ni ada yang tanya kenapa penghidap anorexia nervosa kita haid dia orang boleh terganggu. Okey, bila ini pengetahuan lah. Okay, once badan awak rosak, okay, anorexia nervosa ni dia menyebabkan sebab awak terlalu kurus tau. So awak punya maksudnya nutrien kat badan awak tak cukup. So bila badan kita ni nutrien kita tak cukup, benda pertama yang akan badan kita akan start failure ialah organ reproduction kita, organ reproduksi kita. Benda pertama yang akan rosak. Once badan kita kurang nutrien, benda pertama yang dia akan tutup ialah kitaran haid lah. Macam perempuan mungkin kitaran haid lah. Sebab badan kita tak cukup nutrien dan organ reproduksi kita tu memerlukan tenaga yang sangat banyak. So sebab itulah kitaran haid dia boleh terganggu bila orang yang ada anorexia nervosa ni orang kena anorexia nervosa ni biasanya kitaran haid dia akan terganggu lah. Faham tak Fazlina? Dan satu lagi, awak tahu tak, dalam banyak-banyak sistem pembiakan ni yang menggunakan banyak tenaga. So badan kita rasa dia dalam satu state yang bahaya. So the first system dia akan shutdown adalah pembiakan. Sebab tu kalau orang-orang Afrika yang kebuluh, sebenarnya orang yang kurus-kurus ni biasanya dia akan mengganggu sebab badan kita detect, kita tak cukup tenaga. So dia akan shutdown sistem yang perlukan banyak tenaga. Which is dia akan shutdown sistem pembiakan. Sebab tu perasan tak perempuan, kalau korang tengah period atau nak period korang makan macam dia punya nafsu makan tu lebih banyak. Yes, sebab kita perlukan tenaga. Okay, ada lagi soalan? Ada? Okay, tak ada Okay, next. Kita pergi ke bulimia nervosa. Okay, siapa ahli kumpulan bulimia nervosa ni? Kembar dengan Aiman Fazli. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menerangkan tentang bulimia nervosa. Pertama, pesakit bulimia nervosa yang juga tak sup dengan pengawalan berat badan individu tersebut. Kedua, pesakit suka mengawal nafsu makan dan pesakit akan makan dengan banyak lalu memuntahkan atau mengambil laksatif. Ketiga, pengambilan laksatif akan menyebabkan cirit birit. Sekiranya berterusan, pesakit akan mengalami penyahidratan, masalah nutrisi dan seterusnya. Seterusnya, menghadapi penyakit kardiovaskular atau kerosakan ginjal. Selain kekurangan zat makanan, pesakit bulimia juga akan mengalami hakisan gigi, ulcer mulut, ulcer perut serta sembelit.
Okay, kumpulan ni ada soalan nak tanya kawan-kawan tak? Ada tak? Aiman Fazli nak tanya kawan-kawan? Wafiq, Wazif? Tak tahu nak tanya apa. Okay, ni tadi kita dah bincangkan lah sebenarnya tadi. So, bila bulimia ni, secara apanya? Secara keseluruhannya sebenarnya dia just pasal awak nak kawal, awak terlalu taksub untuk kawal pemakanan awak tu. So awak akan tend untuk keluarkan balik apa yang awak makan, awak muntahkan balik kan. Tapi kenapa agaknya kan bila bulimia nervosa ni dia senang terkena hakisan gigi, ulcer mulut ni semua. Kenapa? Hakisan gigi lah, mula-mula hakisan gigi. Sebab kurang nutrien. Sebab kita mungkinlah disebabkan oleh kurang nutrien tu betul. Sebab kita kan perlukan nutrien kan. Kalau kita asyik muntahkan macam mana nak dapatkan kalsium untuk tulang-tulang kita kan. Okay, lepas tu ulcer mulut tu pula. Kenapa boleh terjadinya ulcer mulut tu? Muntah buat sendiri Muntah buat sendiri. Maksudnya awak dia ada macam-macam cara. Awak rodok ke tekak awak. Dia orang-orang yang ada bulimia nervosa ni dia akan macam tu lah. Dia akan cucuk anak tekak. Try buat nanti Syariza. Ya Allah, jangan. Jangan biasakan tau sebenarnya untuk awak. Sebenarnya dia start dengan awak rasa berdosa makan tu tau. So awak akan start. Bila awak start mula-mula awak rasa benda tu harmless untuk awak keluarkan balik apa yang awak makan. Lama-lama dia jadi masalah mental yang awak dah tak boleh kawal dah. Kalau awak tanya mana-mana orang yang ada bulimia nervosa ni, kadang-kadang dia tak sengaja pun tapi dia dah terlalu terbiasa nak keluarkan balik makanan yang dia dah makan. Dia jangan biasakan, jangan mulakan benda tu. Makan tu makan je lah. Jangan risau, badan kita boleh cernakan. Just perhatikan je apa yang awak makan, jangan berlebihan. Kita dah belajar kan gizi seimbang kan. So yang pentingnya jangan terlalu jangan mulakan lah untuk macam nak rodok-rodok tekat. Dia macam satu kebiasaan nanti. Lama-lama bila dah satu kebiasaan, otak kita dah teringat setiap kali makan mesti nak kena muntahkan. So dia jangan dimulakan. Okay? Ada lagi tak? Cikgu laksatif tu apa? Ni. Apa bahasa Inggeris, bahasa Melayu? Apa ni ubat untuk awak senam berak tu? Tahu tak? Dia mengandungi serat lah ubat tu. Nabil tahu kan? Ubat tu awak boleh kalau awak ada masalah sembelit, ubat sembelit. Macam pil. Ada pil, ada yang kita terus masukkan dekat lubang dekat anus kita tu, kita terus masukkan dia macam cecair macam tu. Tapi itu antara ubatnya lah. Dekat dubur, yes. Okay, so ada lagi? Awak ni tak best lah tak tanya kawan balik. Okay, so kalau tak ada, okay kita next. Kelas pun dah pukul 9.50 dah. Okay, next kita ada dysmorphia otot. Okay, siapa punya kumpulan ni? Halo, siapa punya ni? Saya go. Adib, Hafiz, Nabil. Yes, okay. Dysmorphia otot. Maksud dysmorphia otot ialah gangguan psikologi yang membuat seorang ketagihan membentuk otot dan membina badan. Punca, sesetengah individu merasakan diri mereka kecil dan tidak cukup pertumbuhan. Kesan, ada juga kalangan mereka yang mengambil steroid atau suplemen pembina otot. Kesan, hal ini menyebabkan mereka akan mengamalkan angkat berat, menjalani latihan lasak dan bersenam berlebihan. Soalan saya, tujuan pengambilan steroid
Yang pertama, kedua, cara mengelakkan dismorfia otot. Itu saja. Okay, siapa boleh jawab soalan pertama tu? Kenapa kita ambil steroid bila nak bina otot ni? Abang-abang gym ada tak? Yang boleh jawabkan. Kenapa steroid? Untuk tambahkan hormon. Ada hormon lelaki. Yes? Ada. Okay. Secara apanya untuk hormon lah. Untuk steroid tu untuk steroid tu hormon. Saya pun tak pasti jap. Sebab steroid dapat tingkat otot kerana mengandung hormon kan. Dia merangsang bentuk otot. Yelah. Yang biasanya benda ni untuk orang-orang yang nak membina otot ni kan, dia akan ambil steroid lah. Tapi steroid ni halal pula. Dibenarkan ke kat negara kita kalau ahli sukan ke dibenarkan? Boleh ke tak? Boleh kot, jangan. Kenapa Aiman kata boleh? Dia suntik steroid. Maksudnya untuk kalau awak nak pergi Olimpik. Dia makan steroid. Dia suntik ke dia terus minum atau makan? Steroid. Steroid ni dia ada jenis yang ditelan, ada jenis yang ni ubat macam mana pun ada dua jenis lah. Ada yang terus kita suntik, ada yang terus kita makan. Dia macam serbuk. Itu bukan protein ke? Tapi dalam tu biasanya kadang-kadang kalau awak ambil yang lain macam sikit, dia ada dalam tu steroid juga. Semanja cikgu. Apa tu? Okey, sama je. Dia untuk protein tu dia untuk awak. Protein ni dia macam batu-bata untuk awak bina otot tu. Steroid ni untuk menggalakkan. Macam kita kan perlukan hormon untuk setiap satu benda dalam badan kita kan. So steroid ni macam menggalakkan pertumbuhan hormon tu, dan protein tu adalah batu-bata untuk kita bina otot tu. Okay? Faham tak? So, untuk orang yang ada gitu je. Okay. So dysmorphia otot ni orang yang macam mana? Oh, nak cakap. Okay. Sorry. Tak, saya rasa macam dysmorphia otot ni boleh tak kita kata dysmorphia otot ni, kalau tadi kita kata anorexia nervosa tu lebih senang kena perempuan. Kalau dysmorphia otot ni saya rasa lebih senang kena lelaki. Betul tak? Kalau perempuan ni macam, boleh ke kita nak cakap persepsi masyarakat, society, perempuan mesti kurus, lawa. Lelaki mesti dia macam nak rasa lawa macam perempuan tu, dia mesti ada sikit-sikit otot. Dan satu lagi macam saya setujulah Cikgu Aisyah cakap, dia kata sebenarnya hormon tu dia adalah untuk penggalak. Sebab tu perempuan, kalau korang nak bina six pack, korang boleh, tapi six pack korang akan cepat hilang. Sebab kita perempuan, nature kita perempuan, kita tak ada hormon lelaki tu, testosteron tu. So sebab tu kadang ada yang agak berat perempuan dia ambil steroid tu, sebab dia nak mempercepatkan sebenarnya. Dia nak mempercepatkan, nak bina, nak bagi muscle tu cantik. So perempuan ni sebenarnya kita susah sikit lah nak buat six pack sebab kita punya nature tu. Tapi boleh buat, cuma takes time. Maksudnya berbanding dengan lelaki, perempuan lambat sikit lah nak bina dia punya otot untuk six pack tu. So basically ini saya rasa penyakit-penyakit betul lah. Ni Cikgu Aisyah cakap, ni adalah penyakit-penyakit adalah orang, persepsi orang. Lelaki mesti macam tu, mesti nampak macho dan handsome baru nampak handsome lah. Kalau perempuan mesti kurus baru nampak cantik. Saya rasalah gitu. Kalau sebab ambil yang ini tajuk baru tu tau. ada apa-apa? Ada. Dia kalau steroid ni, kalau saya tak silap tau ni Mazrin, kalau yang saya terbaca-baca lelaki dia dah ada memang hormon testosteron tau.
bila dia ambil steroid, dia akan menyebabkan level hormon testosteron dia lebih banyak. Dia lebih banyak, sebenarnya dia akan jadi lebih baran, dia lebih jadi cepat marah, dia jadi ini. Dan satu lagi kalau saya tak Sakit silap, dia jantung, boleh yes. mengganggu sakit jantung, yes. Dan satu lagi sebenarnya dia boleh mengganggu, kalau saya tak silap tau, ini betul ni, dia boleh mengganggu kesuburan sebenarnya. Kalau it's too much. Kalau saya tak Ada silap, juga. kalau saya ada terdengar orang yang terlampau obses dengan masa bodybuilder ni, sebenarnya dia boleh mengganggu dia punya tahap kesuburan. Itu saya tak sure. Mandi. Budak-budak ni. Tak baik weh. Kita ada hormon kita. Kalau tak ada keperluan, awak perlu untuk ni. Dia setiap otot ni adalah awak berlebihan. Awak rasa nak lebih besar. Janganlah terlalu obses. Sama macam perempuan, jangan terlalu obses untuk kurus. Lelaki pun janganlah terlalu obses untuk berotot. Macam tu lah. Dia macam mana pun masalah mental biasanya dimulakan dengan kebiasaan. Macam awak tak yakin dengan diri awak tak yakin awak sihat, awak kurus. Awak tak rasa yakin dengan diri awak. Sebab tu awak nak lebih. Dan bila awak nak lebih tu, kadang-kadang otak kita ni lagi power daripada apa yang kita sangka tau. So sebab tu bila kita terlalu nakkan benda tu, otak kita akan buat kita sendiri rosak. So yang pentingnya ialah kita jaga kita punya mental health jugalah. Perempuan nak kurus, lelaki nak otot. Yes. Ya. Setuju. Saya setuju, dan satu lagi saya setuju macam Cikgu Aisyah cakap, self love. Bunyi macam self love tapi sebenarnya benda tu real tau. Korang kena belajar sayang diri awak. Korang kena belajar terima diri awak. Yang paling penting sebenarnya kalau korang rasa korang dah ikut healthy lifestyle, saya rasa kalau badan tu memang macam Cikgu Aisyah cakap lah, ada orang memang metabolisme dia slow, ada orang memang genetik dia buat badan dia macam plump sikit ke apa, tapi awak sendiri tahu. Maksud saya kita tak boleh nak fulfill society punya perception. Benda tu paling susah. Maksud saya, macam kalau saya pula, saya ada satu masalah kalau selalu masa saya sekolah dulu orang cakap saya kurus, macam ada orang cakap kesian siapa kahwin dengan Mariana. Macam pelut tiang elektrik. Faham tak perasaan tu? Sambil diorang gelak-gelak, ha, rasa macam kelakar. Saya rasa saya kelakar ke untuk saya. Macam untunglah dia macam mana sekalipun dia tetap je kurus macam tu kan. Lepas tu dia nak buat body shaming, nak rasa dia bagus. Cakaplah macam tu pula, kesian pula, tapi kesian pula nanti siapa dapat dia kan. Nanti macam pelut tiang elektrik. So basically in the center tu macam so kadang-kadang of course saya akan rasa hurt tau. Memanglah saya rasa hurt. Saya pernah ada satu time saya tak tipu, saya makan banyak sangat sampaikan saya cuma bawa pergi hospital sebab doktor kata saya overeating. So dia ganggu sampai sistem pencernaan. Saya tak ingatlah pasal apa masa tu. Lepas tu dalam hati masa saya macam penat lah nak ikut orang punya persepsi dan yes, so basically lama-lama tu korang kena terima hakikat. People talks. Maksud saya sama juga macam Cikgu Aisyah cakap, otak awak yang ni. Sama ada korang nak terima pendapat tu, sama ada korang rasa pendapat tu tak betul. Sebenarnya apa-apa otak awak. It's your brain. So bagi saya tu benda paling powerful. Tolonglah jangan pegang beauty is pain. Beauty tu bila awak yakin dengan diri awak sendiri, bukan pain. Awak tak perlu sakit untuk cantik. Setuju. Alright. So kita ada 1 minit lagi, lepas tu kita habis Aisyah. 1 minit je lagi. Ada 2 minit boleh lah kot. Ada group lain. Saya rasa yang ini kena fast. Boleh ke fast? Minggu depan fast? Dengan Jami ni fast. Boleh kot sekejap kita ni kan. Sebab ini tajuk tepi je. Tapi tak. Tajuk tepi ni Aisyah, yang ini yang boleh keluar periksa. Ini sebenarnya tajuk-tajuk ni sebenarnya ini dia boleh keluar exam adalah soalan soalan kibat. Dan soalan kibat untuk silibus baru, untuk batch diorang ni tak ada pilihan. Macam zaman awak dulu, kita ada 4 soalan esei kan. Daripada 4 soalan esei, diorang boleh pilih 2. Masalah sekarang, esei diorang dibahagikan kepada 2 tau. Satu bahagian B, satu bahagian C. Bahagian C tu soalan kibat yang tak ada pilihan. So yang ini boleh keluar soalan kibat. So maksudnya dia wajib jawab. Sebab tu kalau lah yang tepi-tepi buku teks tu, tepi-tepi tu sebenarnya diorang memang kena buat research. Dan soalan dia boleh tanya besar, more than that. Itulah. So saya rasa minggu depan tak ada kan. Minggu depan exam minggu depan kan. dah periksa. Tak apalah, nota ni kita boleh nanti saya hantar dekat grup lah. Nanti saya tukarkan jadi PDF. Saya hantar kat grup. Sebab banyak tanya kan, jadi macam ni lah tak habis. Tapi saya rasa macam
Dia paranoid kelas online ni satu. Macam mana saya nak tahu awak faham? Kalau dia sekolah, awak diam, saya tengok muka. Macam mana kita boleh baca daripada muka budak? Kita boleh baca. So basically bila korang off camera, saya tak boleh baca. So bila tak ada baca, saya paranoid. Macam mana nak tahu korang faham? Macam tu lah. So ambil masa sikit. Tapi saya suka nota ni. Okay, now Lama ambil cikgu masa bincang soalan satu sampai tak sempat. Saya nak ambil exam minggu depan. Macam ni tau, exam minggu depan kita buat, boleh tak saya buat macam ni? Okay, macam ni. Setiap subjek berbeza, dia bergantung kepada cikgu mata pelajaran. Macam untuk bio, saya akan dulu on dekat Telegram dekat 4 UN dengan 4 UC. Saya nak ambil kehadiran. Dan bila saya tengok kehadiran tu on, katakanlah pukul 10, saya on paper tu pukul 10, pukul 11 saya dah off balik. So siapa yang ada masalah paper tu, korang kena ambil lepas tu. So basically setiap subjek dia berbeza. Awak jangan kata fizik buat macam ni, kimia buat macam ni. Setiap subjek berbeza. Sebab masalahnya bio tu senang. Soalan objektif kot. Takkanlah soalan objektif tu saya nak release daripada pukul 10, lepas tu pukul 6 petang saya baru off. Kalau saya buat macam tu, korang ada banyak masa nak screenshot bagi kat kawan. Boleh tak? Saya fikir jahat. Itu taktik biasa tu. So basically saya kena fixkan dia masa memang 1 jam. Tak ada pilihan sebab objektif je kot. Nanti macam tu Tolonglah duduk susah depan lah. handphone kan. So macam tu je lah. Saya tak on ni. Saya tak payah on kamera kot. Saya cuba berhusnuzon dengan awak lah. Korang tak menipu kan. Kalau korang dah menipu, tipu dosa, masuk neraka. So yang tu saya tak boleh kontrol lah. So periksa tu masa kelas lah. Tak. Nanti dah ada jadual. So saya forward jadual dekat korang. Hari Rabu kot kita pagi. So saya bagi. Tapi saya cakap tahu 1 jam. Saya release paper tu 1 jam. Lepas habis 1 jam, saya off. Saya rasa dekat you pun macam tu lah. Tapi kat you di AC. So tak boleh lah nak main 1 jam. Kita main 2 hari lah. 2 open book test lah. Open lah. Tapi dia bukan buku yang boleh dibaca. Bukan yang lecturer bagilah. Google lah puas. So yang ini saya minta maaf tau. Kira kita ambil masa lama pembentangan. Tapi pembentangan kalau dalam kelas pun mana cukup 1 jam. Selalu ambil masa lama lah. Alright. Tapi saya suka pembentangan macam ni sebab awak buat research. So kita assume yang 2 kumpulan yang tak ni dia boleh ready dengan soalan lah. Tu soalan dah ada kat tepi tu. Soalan yang lebih mencabar lah kot. Satu sahaja sebab dia ada kelas pukul 10.10 kot. Ada 5 minit lagi. Okay. Right. So terima kasih. Sorry ambil masa yang panjang. Daripada semua. Sebenarnya